Maka kita sekarang nak ceritakan bagaimana permulaan cerita Ashabul Kahfi. Kenapa Ashabul Kahfi ni dan siapa mereka, dan kenapa Allah ceritakan mereka dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi, ashab yakni sahabat-sahabat. Al-Kahfi yakni gua. Ini gelaran untuk mereka. Tapi sebenarnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman, yang duduk di zaman itu, yang ditakdirkan oleh Allah mereka duduk di zaman seorang raja yang kejam yang bernama Dikyanus, yang mana raja ini menyembah berhala dan memaksa rakyat-rakyatnya untuk sembah berhala, dan juga memaksa mereka untuk sembelih untuk berhala-berhala. Jadi sembelih binatang dikorbankan untuk berhala-berhala. Kita kan sembelih kerana Allah, tak disembelih kerana berhala. Dan siapa yang tak ikut apa yang dianuti oleh raja ini akan dicari dan akan dibunuh. Maka pemuda ini ditakdirkan oleh Allah duduk di zaman raja tersebut. Tapi bukan raja tu duduk di kampung dia. Raja tu negara duduk di kampung di jauh, tapi dia duduk dalam negara yang sama. Dia duduk di kawasan yang dekat dengan raja itu, dan mereka diperintah oleh raja yang zalim itu. Dan mereka, para pemuda ini, mereka adalah anak-anak pembesar. Mereka bukan orang miskin. Mereka adalah anak-anak pembesar-pembesar raja. Yang ini mereka bukan orang biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng. Mereka adalah anak-anak pembesar yang kaya, yang kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang mewah, kehidupan yang kita kata yang sempurna di zaman mereka. Tetapi mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata para ulama, mereka ini beriman dengan agama Nabi Isa alaihissalam. Setengah ulama kata mereka hidup selepas zaman Nabi Isa. Ada setengah kata mereka hidup sebelum Nabi Isa alaihissalam. Khilaf di antara ulama. Yang penting mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, yang tak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Fityatun amanu billah. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ini, antara perbuatan mereka di kampung mereka adalah banyak beribadah kepada Allah. Mereka banyak berzikir kepada Allah dan banyak berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka banyak berpuasa, dan mereka juga ada sembahyang mereka. Walaupun tak sama macam sembahyang kita, tapi mereka juga sembahyang. Para pemuda ini, berapa bilangan mereka? Khilaf di antara ulama, 7 ataupun 8. Ada yang kata 7, yang ke-8-nya adalah anjingnya. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang pemuda. Kenapa? Kerana pemuda-pemuda syabab. Kita lah syabab. Syabab lagi tak? Pemuda lagi? Dah. Pemuda lagi, insya-Allah. Jiwa pemuda. Baik, kenapa Allah ceritakan pasal pemuda? Sebab pemuda ni, orang muda ni, syabab kita panggil, adalah golongan manusia yang cepat untuk menerima kebaikan. Mereka kalau ditawarkan kebaikan, mereka akan terus terima kebaikan. Tetapi kena ingat, pemuda kalau ditawarkan kejahatan juga akan cepat terpengaruh. Jadi pemuda, kalau kita nak tengok, yang datang majlis ilmu, adalah ramainya pemuda. Dan baiknya masyarakat itu datang daripada baiknya pemuda. Pemuda ini kalau dibesarkan dalam suasana yang baik, maka akan jadi baik dan akan membantu masyarakat tersebut. Tetapi kalau dibesarkan dalam masyarakat, kita kata dalam suasana yang tak baik, dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia duduk, dengan apa yang dia buat, maka itu akan mempengaruhi dia dengan cepat. Pemuda ini Allah ceritakan dalam Al-Quran supaya kita faham, pemuda kalau baik, maka baiklah seluruh masyarakatnya. Baik. Maka kenapa pemuda ini masuk dalam gua? Kerana raja mereka tadi adalah raja yang kejam. Maka diceritakan di zaman itu berlaku banyak kerosakan. Padahal asalnya mereka orang beriman dengan Nabi yang sebelum tu. Tapi disebabkan dunia, mereka terfitnah, maka semakin lama semakin teruk zaman mereka. Dan tiba-tiba dipimpin mereka ini oleh raja yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka raja mereka raja yang zalim. Dan raja mereka raja yang menyembah berhala. Dan raja mereka raja yang menyembelih haiwan untuk berhala-berhala dan memaksa rakyat dia untuk ikut agama dia. Itu yang masalah tu. Kalau dia seorang diri tak apa, tapi dia memaksa rakyat dia untuk ikut apa yang dia anuti. Dan juga ketika itu ramai ahlul kitab, orang-orang yang sebenarnya ada ilmu, tapi mereka diam. Mereka tak mengajar, mereka tak berdakwah, mereka tak tegur pemimpin mereka. Maka ketika itulah berlaku kerosakan. Bila mana orang yang ada ilmu diam, tak bercakap, tak menyebarkan ilmu, tak menegur. Sebab itu kata Nabi SAW, antara jihad yang paling besar adalah kalimatul haq inda sultanil jair.
Antara jihad yang paling besar sekali adalah kita menyebutkan kata-kata yang benar di sisi sultan yang zalim. Di sisi pemimpin yang jahat, kita sebut perkara yang betul. Tak takut pada dia. Tak, tegur dia. Apa yang salah, kita tegur dia. Ini antara jihad yang paling besar sekali. Tapi kita kena ingat, kita sebagai rakyat biasa, tak, ada step by step dia lah. Tak, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang tengok mungkar, kalau ada kuasa, tegur dengan kuasa. Tak ada kuasa, tegur dengan kata-kata. Tak ada kata-kata, tegur dengan doa. Dari kata aful iman. Jadi tengok di mana kemampuan kita untuk menegur. Kemudian para pemuda ini mereka sangat berpegang dengan iman yang mereka ada, dan mereka nak pertahankan akidah yang mereka ada. Sehinggalah bila mana akhirnya raja itu sampai ke kampung mereka. Raja ni dia suka buat tua, pusing-pusing kat negara dia tu, pusing-pusing pergi negara dia tengok, ada lagi orang tak ikut agama aku? Kalau ada, dia akan bunuh. Dia berpilihan, mau ikut agama aku ke mau nak setia dengan agama kamu? Kalau ikut agama aku, mau selamat. Tapi kalau mau setia dengan agama kamu, beriman kepada Allah, aku bunuh, dipancung. Dan dipancung mereka bukan sekadar dipancung, jasad mereka digantungkan di pintu-pintu kampung. Jasad mereka digantung supaya orang tengok, jangan kamu duduk dalam agama ni, keluar masuk dalam agama kami. Satu tentangan dan fitnah yang sangat kuat di zaman itu. Maka ramai orang-orang terpecah pada dua. Orang beriman pecah pada dua. Ada yang ikut agama ni dan ada yang sanggup dibunuh. Dan ramai orang beriman ketika dibunuh oleh raja tersebut, sehinggalah raja itu sampai ke kampung Ashabul Kahfi. Maka Ashabul Kahfi ni mereka duduk dalam satu tempat untuk beribadah kepada Allah, dalam rumah beribadah. Tiba-tiba orang tersebut berigat. Berigat dengan raja tu. Raja tahu ada sekumpulan lelaki pemuda ni masih lagi belum anuti agama yang mereka anut. Maka raja pun datang kepada mereka. Dan mereka itu duduk di kampung nama apa? Kampung nama Ufsus ataupun Afsus. Afsus nama kampung mereka. Dikatakan di Jordan. Maka ketika itu datanglah raja untuk tanya kepada mereka. Wahai pemuda-pemuda, raja mari jumpa dengan dia. Wahai pemuda-pemuda, sekarang aku beri pilihan kepada kamu. Kamu nak beriman dengan aku ke? Nak beriman dengan agama aku ke? Kamu nak setia dengan agama kamu? Kalau kamu beriman dengan agama aku biarkan kamu. Tapi kalau kamu nak beriman dengan agama kamu juga, aku akan pancung kamu semua. Aku akan bunuh kamu semua. Katanya apa? Ketika itulah mereka mengatakan, dalam ayat Al-Quran Allah ceritakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Kata mereka, Rabbuna, Tuhan kami, Rabbus samawati wal ardi, adalah pemilik langit dan bumi. Kami tak nak sembah berhala, tak nak sembah apa-apa pun. Tuhan kami adalah pemilik langit dan bumi. Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tak akan menyembah dan meminta kepada selain daripada Tuhan itu. Laqad qulna idzan syatata. Kerana kalau kami minta kepada Tuhan selain daripada Allah itu, kami telah berkata perkataan yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah ketua Ashabul Kahfi ni jawab begitu. Dan diikut oleh seluruh kawan-kawan yang lain, kami beriman kepada Allah. Adapun berhala kamu tu adalah makhluk yang tak boleh memberi manfaat dan tak boleh memberi mudarat. Maka ketika itu raja pun siap nak bunuh mereka. Tapi tiba-tiba Allah beri ilham kepada raja tu, nak jadi cerita takdir Allah SWT. Raja kata, biar dululah, tak bunuh lagi. Aku beri peluang kepada kamu sebab kamu ni syabab lagi, muda lagi. Beri peluang, aku pergi pusing tempat lain dulu, nanti aku balik, aku nak kamu beriman dengan agama aku. Jadi raja tak bunuh pada kali pertama bertemu dengan mereka. Raja biarkan mereka. Raja pun keluar daripada kampung tu, pergi ke kampung yang lain. Jadi mereka ni dah tahu bahawasanya kalau raja mari kali kedua, pasti kami akan dibunuh. Sebab mereka tak akan berganjak dengan iman mereka. Maka kita panggil ketua Ashabul Kahfi, sama ada tamlikha ataupun makslamina, nak tahu sebut macam mana. Ada kata tamlikha, ada kata makslamina nama dia. Boleh tengok nama Ashabul Kahfi, nama pelik-pelik lah, sebab bukan nama orang Arab. Mengatakan kepada sahabat yang lain, sekarang masing-masing kita balik ke rumah masing-masing, ambil barang apa yang patut, ambil sedikit duit, dinar ataupun dirham, bawa dengan kita nak pergi masuk dalam gua, supaya raja kalau mari tempat kita ni tak jumpa dah kita. Maka mereka pun masing-masing balik ke rumah masing-masing. Mereka kata salam cium tangan mak ayah dah ke, ambil pakaian apa yang patut, ambil duit sikit, pergi dekat gua. Yang katakan gua tu dekat apa? Dekat tempat bernama Allahumma salli Muhammad. Apa nama tempat tu?
Makhawis di gunung bernama Gunung Makhawis. Gunung Makhawis ada gua dalam tu. Maka mereka pun pergilah masuk dalam gua tu. On the way, ketika perjalanan nak ke gua, mereka bertemu dengan seekor anjing. Anjing tu ikut. Macam kita pergi ke mana-mana, kucing ikut belakang. Ni anjing tu ikut dia. Tiba-tiba anjing tu ikut dia. Maka mereka pun halau lah, anjing tu jangan ikut kami nak masuk dalam gua ni. Kamu mutaratkan kamu pula masuk dalam gua. Tak. Bila dihalau, anjing tu ikut lagi. Ikut lagi. Sampailah last kali dia halau, anjing bercakap. Karamah untuk mereka. Anjing bercakap. Kata, wahai fulan, kenapa kamu halau aku? Aku ni hanyalah makhluk Allah yang cinta kepada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ikut kamu ni sebab aku sayang kepada kekasih Allah. Kamu ni kekasih Allah, aku ikut kamu. Maka akhirnya mereka benarkan anjing ikut dengan mereka. Dan anjing pun jaga depan pintu. Nanti cerita dalam Ashabul Kahfi ni, anjing ni wakalbuhu zira'i wakalbuhu basitun zira'i bil wasil. Dan anjing mereka menghamparkan tangan dia depan gua untuk menjaga pintu gua ketika itu. Nak katanya di sini, anjing pun nak duduk dengan orang soleh. Anjing pun cinta pada orang soleh. Dan sebab anjing itu ikut duduk dengan mereka orang-orang soleh, anjing ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Berapa kali Allah sebut dalam Al-Quran? Dan kita kena sebut kaf lam ba tu, kalbun tu, wa kalbu kita baca. Kaf lam ba. Anjing tu. Kaf 10 pahala, lam 10 pahala, ba 10 pahala. Ayat pertama. Kita ada lagi ayat kedua sebut lagi anjing. Tak, sampai menjadi ibadah kita dengan sebut nama anjing. Nak kata betapa besarnya pemberian Allah, dan Allah memuliakan orang-orang yang duduk dengan orang soleh. Kalau anjing pun dapat manfaat dengan duduk dengan orang-orang soleh, kita orang yang biasa ni, orang yang beriman, pastilah ada manfaat. Seperti mana kita biasa sebut, man jalasal akhyar sara minal akhyar wa in kana minal asyrar. Siapa yang duduk dengan orang yang baik, pasti dia jadi orang yang baik juga, walaupun asalnya dia orang yang jahat. Jadi kita kena duduk dengan orang yang baik walaupun kita bukan orang baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan duduklah dengan orang-orang yang sadiq, yang jujur. Allah tak suruh kita jadi orang jujur dulu. Allah suruh kita duduk dulu dengan mereka. Sebab kamu tak akan tahu jadi orang yang baik melainkan duduk dahulu dengan orang yang baik. Maka di sini ada satu, kita kata, ilmu yang sangat besar. Bagaimana anjing tadi pun mendapat kemuliaan daripada Allah dengan duduk dengan orang-orang soleh. Masya Allah, tabarakallah. Ketika itu maka anjing pun ikut dia. Jadi dikatakan anjing itu adalah yang ke-8. Setengah ulama kata mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjing. Ada setengah kata tak, asalnya mereka 7 orang, yang ke-8 adalah seorang lelaki lain yang ikut mereka yang ada anjing. Jadi antara khilaf ulama, tetapi yang lebih masyhur dikatakan bahawasanya mereka 7 orang, yang ikut yang ke-8 adalah anjing mereka. Baik. Kemudian sampai di gua. Sampai di gua dekat Bukit Mukhawis tadi. Gua ni kita sebut pada minggu lepas, bila sebut kahfi adalah satu lubang di bukit. Dia bukan dekat bawah, dia dalam bukit. Dan dia besar. Kalau dia kecil, dia nama ghar. Macam Nabi SAW bersembunyi di mana? Di Ghar Thur, di Gua Thur. Siapa pernah naik Gua Thur? Kecil je tempat ni. Kalau lubang dekat bukit kecil, dia nama Ghar. Gua juga dalam bahasa Melayu kita, tapi kalau dalam bahasa Arab beza. Ghar dengan kaf. Kalau kaf ni besar, boleh masuk 10 orang, 20 orang. Tapi kalau Ghar boleh masuk 2-3 orang. Maka mereka pun datang ke gua. Tujuannya apa? Kalau kita ikut logik akal, gua ni sebenarnya dekat je dengan kampung ni, tak jauh pun. Mungkin 5 km dekat je. Maknanya kalau kita kata raja tu dengan tentera yang ramai, boleh carilah. Tak susah pun nak cari. Bukan dia masuk dalam tanah, dalam gua, boleh cari. Tak, tapi ada usaha. Kena ada usaha kita untuk iqamatul asbab, mendirikan sebab. Selebihnya serahkan kepada Allah. Yang penting aku nak usaha. Ini usaha yang aku mampu. Jangan kata tak apalah, duduk kat rumah lah, biarlah aku mati pun tak apalah, redha. Tak boleh macam tu. Orang yang beriman dan faham tentang konsep qada dan qada Allah SWT mesti kena berusaha untuk buat apa yang terbaik dalam diri mereka. Bukan hanya berserah tanpa berusaha. Tawakal adalah selepas berusaha. Maka mereka ini pergi ke gua yang kalau ikut logik akal, gua pun boleh kantoi lah. Tak ada masalah untuk raja tu cari, sebab raja tu bukan yang biasa-biasa. Tenteranya ramai, polisnya ramai untuk cari.
Tak, tapi mereka tetap berusaha untuk selamatkan iman mereka. Mereka beruzlah. Ini panggil uzlah. Uzlah yakni mengasingkan diri daripada masyarakat yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul. Nabi beruzlah. Di mana? Di Ghar Hira, di Gua Hira. Nabi naik ke Gua Hira untuk mengasingkan diri daripada orang-orang jahiliyah yang sibuk minum arak, yang sibuk berjoget, yang sibuk berseronok, yang sibuk berhibur. Maka Nabi pergi tenangkan diri dia di Gua Hira dengan beruzlah. Maka kita pun kena ada waktu kita beruzlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah sebutkan bahawasanya uzlah kita di zaman ini adalah dengan hadir majlis ilmu. Uzlah kita masuk dalam gua kita di mana? Adalah majlis zikir, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sebab di zaman ini duduk seorang diri lebih bahaya. Betul tak? Duduk seorang diri. Tak, saya tak mau keluar bilik, duduk dalam bilik. Lagi bahaya daripada duduk campur dengan orang. Kadang-kadang. Jadi yang paling terbaik di zaman ini adalah kita beruzlah dengan duduk dengan para ulama, duduk dengan orang soleh, duduk dalam majlis zikir, duduk dalam majlis selawat. Itulah yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita keluar, kita dah keluar dengan masyarakat lain. Nanti seminggu kena masuk balik, 3 hari kena masuk balik. Mesti ada waktu yang kita peruntukkan. Jangan jawab tak ada masa lah ustaz, saya sibuk. Bukan, kita kena cari masa kosong untuk datang majlis ilmu ni. Kita kena kosongkan masa. Macam mana kamu boleh kosongkan masa untuk kerja, untuk belajar, untuk makan, untuk pergi holiday? Kamu pun kena kosongkan masa untuk hadir majlis ilmu. Ni tak ada masa kosong baru nak mari. Bukan. Prioriti kita adalah untuk majlis ilmu. Lepas penuh majlis ilmu, barulah pergi tempat lain. Tak, sebab ini benda yang perlu pada zaman ini. Kalau kita tinggalkan majlis seperti ini, wal'iyadzubillah SWT, syaitan akan lebih senang untuk merosakkan kita. Sepaling-paling kurang pun kita ada waktu kita beruzlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai di gua Ashabul Kahfi ini, mereka pun meminta, menangis, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang puasa, ada yang berzikir, ada yang semayang, minta pada Allah supaya apa? Supaya iman mereka terjaga. Mereka bukan takut dengan raja, tapi mereka takut kena keluar iman. Takut kena keluar daripada beriman. Mereka tak nak mati dalam keadaan beriman. Jadi mereka minta kepada Allah supaya mereka ni mati dalam keadaan beriman. Dan ada yang menangis, ada yang tak tidur apa semua pada 2-3 hari yang pertama. Sehinggalah akhirnya raja tu mari semula ke kampung tu. Sebelum tu kata Allah, fadarabna ala adhanihim. Maka Allah pun tutupkan telinga mereka, maka mereka pun tidur. Mereka tidur dalam gua itu. Dan yang ajib dia kata Allah Subhanahu wa taala, fil kahfi sinina adada. Lama, 309 tahun mereka tidur. Tapi dalam tempoh yang lama itu, kalau kita fikir logik akal lah, kuku tak mayang. Sebab bila dia bangun, dia tengok kawan dia, berapa lama dia tidur ni? Semalam baru dia tidur, 2 hari baru dia tidur. Yauman aw ba'da yaum, sehari atau separuh hari. Bermaksud rupa yang ada pada kawan dia itu tak berubah, sama macam semalam. Padahal dah 309 tahun mereka tidur. Tapi tengok penjagaan Allah kepada orang yang benar-benar nak selamatkan akidah, kepada orang-orang yang benar bertakwa kepada Allah. Jangan risau, semua Allah akan jaga. Sebab itu kata Sayyidina Ibnu Abbas, kalaulah dihempapkan langit ke atas bumi ni, dengan maksud kata langit tu besar, bumi tu kecil. Kalau langit jatuh atas bumi, mati belaka lah. Kata Ibnu Abbas, kalaulah dihempapkan langit ke atas bumi, pasti akan ada jalan keluar untuk orang bertakwa. Sebab apa? Allah dah janjilah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan tunjukkan jalan keluar untuk dia. Masalah dia banyak, tak tahu nak lagi mana. Bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, kita akan dapat jalan keluar. Kuncinya apa? Dengan kita bertakwa kepada Allah. Kerana apa? Kerana Allah dah janji akan ada jalan keluar untuk mereka yang bertakwa. Ashabul Kahfi ini, mereka contoh takwa yang paling tinggi. Tak sanggup tinggalkan keluarga mereka, sanggup tinggalkan harta yang mereka ada, sanggup tinggalkan kemewahan yang mereka ada, kehidupan yang senang yang mereka ada, hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila tidur lama tadi tu, kuku tak panjang, rambut tak panjang. Tak. Kalau kita dah 300 tahun, tak tahulah jadi macam mana. Dengan berubannya, dengan tuanya, badan macam biasa, tak makan 300 tahun. Kita 3 hari tak makan, mati. 300 tahun tak makan. Allah jaga mereka. Bahkan wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal.
Kata Allah, kami. Allah kata, wa nuqallibuhum, kami yang balikkan mereka. Bukan mereka terbalik sendiri, tak, kami. Maknanya penjagaan Allah kepada mereka sangat-sangat teliti. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal, kami balikkan mereka. Hari pertama sebelah kanan, hari kiri ni sebelah kiri pula. Sebab apa? Sebab badan kita ni kalau tidur atas tanah, kita daripada tanah, dia akan merepuk. Dia akan merepuk. Jadi tanah kita ni akan menyerap dalam tanah. Jadi supaya tak mereput, Allah balikkan mereka. Hatta matahari pun tak kena pada mereka. Bila mereka balik ke sebelah kanan, matahari mari sini. Sebelah kiri, matahari mari sini. Tak kena matahari. Kalau kena matahari, rosaklah badan mereka. Lama, 300 tahun tidur, bukan 3 hari. Maka itu penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Ashabul Kahfi. Banyak sangat kita kata perkara yang ajaib yang berlaku. Dan ini disebutkan sebagai apa? Sebagai perkara yang mencarikan adat. Yakni benda yang tak logik. Bukan tak logik kita kata, yang berbeza, bercanggah dengan adat biasa. Adat biasa orang tidur tak lama, 3 hari paling lama dah tidur. Dan kalau 30 hari pun dia mungkin akan mati, tak makan, tak minum. Tapi Allah boleh berikan dan buat perkara yang mencarikan adat. Dan kalau perkara yang mencarikan adat ini berlaku kepada orang soleh, ini dipanggil apa? Dipanggil karamah. Dipanggil karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Kita dah sebutkan dalam kelas malam kita hari itu, bahawasanya perkara yang mencarikan adat ni ada 7 perkara. Ada dinama mukjizat untuk Nabi dan Rasul. Ada dipanggil irhasat. Untuk apa? Untuk Nabi sebelum jadi Nabi. Ada dipanggil ma'unah, pertolongan daripada Allah. Ini untuk orang biasa, kita pun boleh dapat. Jatuh dari kapal terbang, tak mati dia. Naik kapal terbang, jatuh, tak mati musuh orang. Itu apa? Karamah. Dia bukan orang soleh pun, dia ma'unah, pertolongan daripada Allah. Kalau perkara yang pelik berlaku kepada orang soleh, itu dipanggil karamah. Di zaman ini ada orang tak percaya dengan karamah. Tak mustahil benda ni berlaku. Mana mungkin benda ni berlaku? Dia kata ada dengar seorang syekh tu hidup tanpa jantung. Mana ada orang hidup tanpa jantung? Orang gila je percaya cerita ni. Tak percaya tentang karamah. Sebab apa? Sebab mereka tak rujuk cerita Ashabul Kahfi. Macam mana karamah yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi. Dan banyak karamah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Antara cerita Ashabul Ukhdud. Cerita Ashabul Ukhdud yang mana di zaman raja tu dia bunuh orang yang tak beriman kepada dia. Tiba-tiba budak kecil boleh bercakap. Karamah untuk dia. Siti Maryam yang duduk di mihrab dia, Allahumma salli Muhammad, tiba-tiba Allah berikan makanan kepada dia. Makanan yang tak tahu datang daripada mana. Nabi Zakaria tengok, ada makanan. Makanan ni kalau musim panas ada buah-buah musim sejuk. Pelik ni. Kalau musim sejuk ada buah-buah musim panas. Itu karamah. Dia bukan Nabi. Maka karamah banyak diceritakan dalam Al-Quran, dalam hadis lagi banyak. Karamah sahabat, ramai sahabat ada karamah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali semua ada karamah. Hasan Husain ada karamah. Maknanya perkara yang pelik, yang mencarikan adat yang berlaku kepada orang-orang soleh. Ada perkara dipanggil sebagai sihir. Ini perkara pelik yang berlaku disebabkan bantuan jin dan juga iblis. Ada perkara pelik yang berlaku dipanggil sebagai al-ihanah, untuk menghinakan dia. Untuk menghinakan dia. Macam perkara yang berlaku pada Musailamatul Kadzdzab. Ada perkara pelik yang berlaku dipanggil istidraj. Istidraj ni apa? Perkara pelik yang berlaku kepada dia, yang untuk tujuannya Allah nak menjauhkan dia daripada Allah, supaya dia makin lupa, makin lalai. Dia tak semayang, tapi rezeki banyak. Biasa orang tak semayang, rezeki kurang. Tapi dia tak semayang, tak tunaikan zakat, derhaka kepada mak ayah. Tiba-tiba Allah mudahkan urusan dia. Ini istidraj. Sebab apa? Allah nak biarkan dia terus lalai. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu perkara pelik yang berlaku, yang mana kita kata perkara-perkara yang mencarikan adat. Maka mereka pun tidur selama 308 tahun dalam keadaan anjing pun duduk dekat depan pintu. Lepas tu cerita dia, lepas tu raja terjumpa dengan mereka. Raja ni hantar orang cari mana pemuda yang aku jumpa dulu, yang aku kata nak mari semula tu. Dia hantar pegawai dia, tentera dia cari. Akhirnya berjumpa dengan guru tersebut. Jumpa. Raja tengok, tengah tidur. Raja kata tak apa dah, kita tutup dengan batu yang besar dekat luar, supaya mereka mati dalam gua dalam keadaan lapar. Dan gua itu menjadi kubur mereka. Jadi raja pun suruh tentera dia semua bawa apa? Bawa satu batu yang besar, tutup di muka gua tu.
dengan harapan mereka mati dalam gua tersebut. Dan raja tak tahu rancangan Allah Subhanahu wa taala. Raja Daqyanus ni tak tahu rancangan Allah lebih hebat lagi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah pun merancang, tapi rancangan Allah tetap yang terbaik yang akan berlaku kepada kita. Jadi jangan risau tentang rancangan kita tak jadi. Yang penting rancangan Allah tetap yang terbaik adalah untuk kita. Maka raja pun tutup pintu gua. Lepas tu ada 2 orang dalam istana raja ni, orang yang beriman kepada Allah tapi dia sembunyikan iman dia. Nama dia apa? Ada sebut nama dia. Nama dia Yanderus dengan Rutas. Nama pelik-pelik ni. Boleh nama anak ni. Yanderus dengan Rutas, 2 orang beriman kepada Allah, duduk dalam istana raja tapi sembunyikan iman mereka. Maknanya berpura-pura tak beriman. Boleh tak? Maka mereka ni lepas tahu raja ni tutup cerita Ashabul Kahfi dengan batu ni, maka mereka pun datang ke gua. Mereka tulis. Mereka yang tulis Ar-Raqim tu. Mereka ambil satu papan kulit kayu, tak tuliskan pada tahun sekian-sekian ketika pemerintahan Raja Daqyanus ada beberapa pemuda duduk dalam gua ni. Nama mereka sekian. Ada nama bin sekali. Dan siapa yang jumpa dengan kayu ini, ketahuilah ini perkara yang benar. Kayu tu, papan tu diletak dalam satu bekas daripada tembaga, tutup dan ditanamkan depan gua. Sebab tu dalam ayat tadi kita sebut, ayat yang kita baca sebelum ni, kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibta an ashabal kahfi war raqim. Adakah kamu menyangka cerita Ashabul Kahfi dan cerita papan? Sebab lepas raja yang beriman nanti jumpa, mereka jumpa papan tu. Jumpa balik papan tu. Oh, rupanya betul lah. Mereka ni bukan menipu, mereka 300 tahun dah tidur. Tak, sebab ada bukti. Kalau hanya Ashabul Kahfi cerita, aku tidur 300 tahun dah, siapa nak percaya? Tak, tapi ada papan. Ada papan yang ceritakan tentang raja terdahulu, dan itu menjadi bukti ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka 2 orang ni dituliskan atas kayu tadi, letak dalam bekas daripada tembaga, ditutup, ditanamkan depan gua. Sampailah akhirnya cerita, kita akan sambung minggu depan, bagaimana raja yang akan datang tu. Next episode coming soon. Raja yang akan datang tu macam mana mereka berjumpa dengan Ashabul Kahfi. Wallahu alam. Jadi situ saja cerita kita hari ini. Nak katakan di sini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menjaga mereka yang nak selamatkan iman mereka. Maka sangat-sangat ajib cerita Ashabul Kahfi ni, yang kita boleh ambil pengajaran, yang kita kena belajar bagaimana kita nak selamatkan iman kita. Dan jangan takut, kita hanya buat apa yang Allah redha. Usah risaukan dan usah hiraukan apa yang orang kata. Kalau kita hanya dikata, tak sebesar apa yang diterima oleh Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi diancam bunuh. Bukan diancam biasa-biasa, bahkan nak bunuh dah asalnya, tapi dibiarkan oleh raja. Tapi masih lagi tetap dengan iman mereka. Kita kalau paling-paling kurang pun, orang kata kita, orang kutuk kita, orang fitnah kita, tak sebesar mana yang diterima oleh Ashabul Kahfi, dan tak sebesar mana apa ujian dan musibah yang diterima oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena bersyukur kepada Allah. Yang penting kita tetap beriman kepada Allah dan kukuhkan iman kita dengan ilmu dan amal. Yang penting kita ada ilmu dan kita beramal. Itu saja kunci nak selamat di akhir zaman. Berilmu dan beramal. Dan berilmu dan beramal tak akan dapat melainkan melalui para ulama dan para salihin. Para ulama dan para salihin, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beriman dengan iman yang sempurna, dan Allah mantapkan iman kita, dan Allah jaga diri kita ini supaya tak meninggal melainkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.